Assalamualaikum. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah tanggungjawab terhadap keluarga. Pada akhir video pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu faham apa itu maksud tanggungjawab. Okey, bila kamu faham apa itu tanggungjawab, kamu boleh nyatakan sekurang-kurangnya satu contoh tanggungjawab kamu terhadap keluarga. Boleh? Okey. Apa itu sebenarnya tanggungjawab? Cikgu bagi maksud yang sangat mudah untuk kamu faham. Okey? Tanggungjawab tu adalah sesuatu yang sepatutnya kita lakukan. Okey? Dan tanggungjawab ni tak ada paksaan. Contohnya, kalau orang minta tolong kita, kita secara sukarelanya tolong orang tu. Kita tak ada nak memberontak, nak marah-marah, lepas tu kita buat. Itu terpaksa. Okey? Kalau tak paksa, kalau tak rasa terpaksa, bila orang minta tolong, kita pergi buat dengan hati yang gembira. Okey. Kenapa kita ni kena jadi orang yang bertanggungjawab? Kenapa? Kenapa kamu kena jadi orang yang bertanggungjawab? Yang pertama, supaya kita dapat jadi orang yang berdikari. Ingat tak tahun lepas cikgu ada ajar apa itu maksud berdikari? Berdikari ni maksudnya kamu tak mengharapkan orang lain. Okey? Bila orang minta pertolongan, kita boleh buat. Okey. Yang kedua, kenapa kita kena jadi orang yang bertanggungjawab? Bila kita jadi orang yang bertanggungjawab, kita akan rasa seronok. Seronok tak kalau kita dapat tolong orang? Mesti rasa seronok kan? Sebab itulah kita kena jadi orang yang bertanggungjawab supaya hati kita rasa tenang, rasa gembira. Okey? Yang ketiga, kenapa ataupun sebab kita kena jadi orang yang bertanggungjawab? Semestinya bila kita buat sesuatu perkara yang baik, kita akan dapat pahala. Allah suka kita buat benda yang baik. Dan yang terakhir, bila kita buat baik, bukan Allah je sayang. Semua orang dekat keliling kita akan sayang kita dan akan percaya pada kita. Okey, tanggungjawab ni bukan sahaja kita tolong orang, tapi bila kita ada buat salah, contohnya kita pecahkan cawan ibu marah, apa yang kita kena buat? Kita kena minta maaf. Okey, lepas kita minta maaf, kita mengaku tu salah kita. Itu orang yang bertanggungjawab. Siapa yang tipu orang, dia bukan orang yang bertanggungjawab. Boleh faham tu? Okey, bagus. Seterusnya, kita tengok. Tanggungjawab ni ada untuk keluarga je ke? Tak. Tanggungjawab ni ada untuk diri sendiri. Kita bertanggungjawab pada keluarga, kepada jiran, lagi pada haiwan. Cumanya, untuk pembelajaran hari ini, cikgu nak fokuskan kepada keluarga. Alright? Okey, kita tengok contoh tanggungjawab kepada keluarga. Okey, ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, kita tengok gambar pertama ni. Tengok yang lelaki tu, dia cakap apa? Masya dan Nurin, mari tolong abang bawa beg masuk ke dalam rumah. Jadi Masya dengan Nurin jawab apa? Baiklah abang.
Kat sini kita boleh tahu Marsha dengan Nuri ni adalah orang yang bertanggungjawab. Nampak tak? Dia tak ada marah abang dia sebab minta tolong. Tak ada pun nampak dia hentak-hentak kaki. Tapi Marsha dan Nuri ni jawab, baiklah abang. Maksudnya dia nak tolong abang dia. Okey, ini ciri-ciri orang yang bertanggungjawab. Alright? Okay, kita tengok contoh lain. Okey, kita tengok gambar yang dekat belakang ni. Kita tengok dua orang yang kat belakang ni. Mia, tolong hulurkan pinggan. Mia pun tolonglah hulurkan pinggan. Nampak? Dia tolong orang. Tu contoh kedua orang yang bertanggungjawab. Okey, tengok ni pula. Yang seorang budak dengan seorang dewasa ni. Budak ni cakap, ini bilik Pak Ngah. Maksudnya dia tunjukkan bilik ni adalah bilik Pak Ngah dia. Pak Ngah ni adalah tetamu. Jadi dia tunjukkan bilik untuk Pak Ngah dia. Okey? Kalau kita tak bagi tahu, kalau kita tak tunjukkan, orang tak tahu. Okey? Jadi kita tolong bagi tahu. Itu adalah ciri-ciri anak yang bertanggungjawab. Okey, kita tengok yang dekat meja makan ni pula. Nampak ada 3 orang ni. Yang perempuan baju hijau ni dia tolong hidangkan nasi. Yang baju purple ni pun tolong hidangkan lauk. Neneknya duduk. Neneknya dah tua. Jadi orang muda lah yang kena buat kerja rumah. Sebab orang muda ni ada tenaga yang lebih banyak daripada orang tua. Jadi kita tolong nenek dan atuk kita. Okey? Jangan duduk diam je main telefon. Kita bangun, kita tolong semua orang yang ada dekat rumah tu. Apa-apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Okey? Faham tu? Ini sikit je contoh yang cikgu bagi. Sebenarnya ada banyak lagi contoh tanggungjawab kita sebagai anak ni terhadap keluarga. Bila ayah penat, kita tolong urutkan ayah. Okey? Bila ada mainan berterabur, kita tolong kemaskan. Lepas tu apa lagi? Kita tak menangis, tak menjerit. Kalau kita menangis terjerit, nanti mak dengan ayah kita pening. Kesianlah ibu dengan ayah tu kan. Okey? Jadi, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tak banyak, sikit je. Tapi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu nak sampaikan. Okey? Alright. Jumpa pada sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.